Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwatul kiram, a'azzakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Satu lagi majlis ta'lim kita boleh buat. Jemaah sekalian, kita bertolak daripada suratul An'am ayat 125. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. Allah katakan, maka barang siapa yang dikehendaki Allah memberi kepadanya hidayah, maka Allah melapangkan dadanya untuk Islam. Siapa-siapanya Allah nak bagi hidayah, tanda kata dia dapat hidayah, Allah lapangkan dada dia untuk menerima semua benda yang berkaitan dengan Islam. Wa man yurid an yudilla, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah baginya itu kesesatan, yaj'al sadrahu dayiqan haraja, maka Allah jadikan dada dia itu sempit. Allah jadikan dada dia sempit, bukan kata sempit, sempit dalam keadaan haraja, sempit dalam keadaan susah lagi. Dah sempit, dayiq maksudnya sempit, haraj, susah lagi. Seperti mana orang dia dengar satu arahan, dia dengar arahan tu pun dia rasa dah susah, lepas tu dia nak kena melaksanakan arahan tu lagi 2 kali susah. Ka'annama yas'adu fis sama'i, Allah kata dada dia sempit boleh kita umpamakan seperti mana yas'adu fis sama'. Yas'ad, satu orang yang naik ke atas langit, tiba-tiba pelan dia naik, oksigen pelan tak ada, pelan tak ada, pelan tak ada, pelan tak ada. Dia duduk, sempit dada orang itu seperti sempit, oksigen tak masuk dalam badan. Kita tengok orang penat dengan duk pergi pump di hospital. Kalau dia tak pump, sempit dada dia rasa ketat, tak boleh bernafas.
Kazalika, Allah kata seperti demikian itulah kami umpamakan, yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Perumpamaan di atas itu, kata Allah, kami jadikan sebagai suatu rijs, sebagai suatu tanda ke atas orang-orang yang tidak beriman. Ikhwatul iman, di sini ada dua benda. Yang pertama, bila Islam masuk dalam hati satu-satu orang, dia masuk dengan petanda. Dia bukan masuk dengan kosong. Dia masuk dengan petanda, alamat. Dia masuk main. Sesuatu yang berkaitan dengan Islam mudah. Langkah jadi mudah, terima jadi mudah, persiapan jadi mudah. Dia mudah. Mudah terima, mudah faham, mudah nak amal, dan mudah nak sebarkan kepada orang, dan rasa mudah. Rasa mudah menerima ujian-ujian untuk Islam. Rasa mudah, sangat mudah. Kalau kita tengok kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang daripada dilamun cinta, masuk Minang, belah perempuan minta sampai 15,000, 20,000. Kita dengar dah apa ni dah. Kita tengok kawan yang dilamun cinta ni, dia boleh kata, okey tak ada apa. Okey tak ada apa. Awak jadi macam tu, mudah. Kita pening dah 20,000, dia tengok gaji dah 1,200. Nak impor, nak bayar kereta, nak bayar motor, tak ada apa. Dia kata, never mind, dia kata. Never mind, mudah. Orang bercinta, seorang duduk Kuala Lumpur, seorang duduk Kuantan, ataupun seorang duduk Shah Alam, seorang duduk Penang. Kan? Jadi perjalanan tu hampir 4 jam. Kita daripada rumah kita nak pergi market, dah setengah jam jalan kita merongok. Kita kata jauh buat market, jauh-jauh. Alangkah baiknya market buka pintu, aku masuk market. 4 jam pergi Kuantan, 4 jam pergi, 4 jam balik, drive lagi. Kita kata tak jauh ke? Kita tak ada apa, macam 20 minit ni. Pasal apa? Dilamun cinta. Semua jadi mudah. Perjalanan, pekerjaan, semua jadi mudah. Hatta daripada diri dia, dia nak keluarkan sesuatu untuk itu, mudah. Kesemua ini petanda kata jiwa dia sedang mendekati itu. Maka Allah bagi contoh kepada kita, siapa yang Allah nak bagi hidayah Islam, dia dengar Islam mudah. Dia dengar Islam itu mudah. Kerana itu ikhwan, betullah doa Nabi Allah Musa alaihi salam dalam surah Taha, Rabbi syrah li sadri. Wahai Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku. Ya, mudah. Ini satu benda yang sangat penting. Pasal itu ikhwan, kita memohon kepada Allah Ta'ala supaya Allah bagi kita, dada kita ni lapang menerima Islam. Kadang-kadang sebahagian umat, dia lapang menerima Islam pada satu bab, tapi dia tidak lapang dada dengan bab yang lain. Sebahagian ahli politik, dia kalau bicarakan ekonomi Islam ke depan dia, ini ekonomi yang betul, betul lah, itu memang daripada Islam. Tapi bila bincang pula keluarga Islam, nampak dia tak ke depan. Bila kita bincang sistem riba, nampak sangat. Dia tahu mudarabah, dia tahu al-wadi'ah, dia tahu apa makna al-ihsan, dia tahu, dia boleh bincang. Tapi bila kita bincang, dalam Islam ni juga ada benda berkaitan dengan ku anfusakum wa ahlikum nara, selamatkan diri dan keluarga daripada azab. Kita bincang pasal kenduri kenara mengikut Islam. Nampak dalam bab tu dia macam longgar pula. Anak dia nak kahwin buat kelamin, tak apa. Anak dia nak kahwin bersanding, tak apa. Artinya, apa yang Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini belum kita rasai. Kerana Quran menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu bisilmi kafah.
Datang kepada Islam kafah semua. Ikhwan, bila kita datang pada Islam semua, kita akan rasa kebaikan. Kita akan rasa kebaikan dia. Kita akan nampak nikmat. Tapi kalau kita tak boleh terima semua, ikhwan, kita tak boleh amal semua, antum akan tengok Tuhan akan tunjuk iman kita sedang, iman kita tak sedang, iman kita nampak, iman kita tak nampak. Sebenarnya kita tak rasa apa-apa. Kita tak rasa apa-apa. Islam kita boleh terjemahkan dengan, kita kata Islam ni laluan two way. Dia bukan one way. Dia two way. Dia highway yang two way. Ada highway one way. Dia two way. Dia pi dan dia mai. Maksud dia apa? Dia give and take. Islam tak bagi sebanyak masa dan Islam tak ambil sebanyak masa. Islam memberi dan Islam menerima. Kulli akullah. Kulli akullah. Kamu memberi, kamu merasa. Kita Melayu kata, orang berbudi, kita berbahasa. Orang memberi, kita merasa. Tapi sebahagian daripada slogan yang ada dalam Islam, awak memberi, awak merasa. Awak menahan, awak merasa. Kita tak bagi, kita akan rasalah kesan daripada kita tak bagi untuk Islam tu, kita akan rasa. Lepas itu kalau kita, ikhwan, antum bayang, kalau kita senyum ke orang, orang tak senyum pada kita, apa yang jadi dengan kita? Berapa lama kita boleh senyum ke orang tu? Pasal dia bukan one way, dia two way. Nabi SAW menceritakan tentang satu orang masuk ke neraka. Satu orang masuk ke neraka. Pasal apa dia masuk ke neraka? Pasal apa Tuhan buang dia ke neraka? Pasal dia menjadi punca orang masuk neraka. Dia tak buat maksiat, dia tak buat amal jahat, dia tak zina, dia tak minum arak, tapi bahasa dia, budi pekerti dia mencabar manusia jadi jahat. Maka bila orang tu jadi jahat kerana dia, orang tu masuk neraka. Maka Nabi menyebut Allah pegang orang ni di hari akhirat, Allah paling ke neraka. Kerana orang yang menjadi punca orang yang masuk ke neraka. Jadi kerana itu ikhwan, itu hanya kita boleh faham bila kita masuk di dalam pelajaran-pelajaran Islam. Kerana itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, para jamaatul muhaddithin mensahihkan riwayat Abu Hurairah. Abu Hurairah menceritakan Nabi SAW menceritakan tentang satu orang yang pernah hidup di zaman Bani Israel, yang banyak buat baik, yang banyak buat itu, yang banyak buat ni. Satu hari dia marah, dia marah. Pasal apa dia marah? Kawan duduk depan dia ni too much, melampau. Kawan duduk depan dia ni melampau, sampai keluar daripada mulut dia, hang ni Tuhan tak akan ampun dah lah. Hang ni Tuhan tak akan ampun. Hang ni terlampau melampau. Selama ni kawan tu buat apa, buat ni, buat apa, dia pun buat tak tahu pada kawan tu. Tapi bila kawan tu punya tindakan tu melampau, dia tak boleh tahan. Tapi dia tersalah cakap. Dia kata hang ni tak akan masuk syurga. Hang ni adalah ahli neraka. Sedangkan menentukan ahli syurga atau ahli neraka itu adalah keputusan Allah. Allah yang buat. Kita boleh menyatakan dengan perbuatan macam ni akan masuk ke dalam neraka. Tapi adakah hang akan masuk? Aku tak tahu. Kalau hang mati bertaubat, itu urusan Allah. Maka di hari akhirat Nabi sebut apa dia? Si pembuat maksiat itu dibuang ke neraka, dan dia yang menjadi sebab kawan itu tak mau berubah, dia juga masuk ke neraka. Jadi kerana itu dia highway, ikhwan, yang ada dua jalan, jalan pi, jalan mai. Kalau kita amalkan agama, semua kita amal agama cara pi saja, dia tak mai balik, itu nama dia rahim tak ada.
Tak ada, tuan. Tak ada. Quran sebut wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Wala tabtaghi wala tabghi fil ardi fasad. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Kau kena buat baik seperti mana Allah buat baik pada kau. Tapi ayat tu tak titik di situ. Ayat itu menyatakan jangan kamu melakukan perosakan di atas muka bumi. Maknanya dia jalan pi dan jalan mai. Kebaikan tak boleh tahan. Kebaikan tak boleh tahan. Kalau kita buat baik di satu pihak orang beracun. Orang beracun. Tak boleh tahan kebaikan. Akak-akak dia boleh mati, benih-benih dia boleh rosak. Pasal itu kita akan mendapati sepanjang kita melihat tarbiyah di kalangan salafus salih, ahli sunnah wal jamaah. Masalahnya kita tengok Imam Malik, masalahnya kita ambil Imam Ahmad bin Hanbal. Dia berpesan, sesiapa yang duduk dalam majlis aku tak benarkan dia duduk dalam majlis Ibnu Kulab. Siapa yang duduk dalam majlis aku tak benarkan dia pergi kepada Ibnu Kulab. Kerana di sisi Imam Ahmad, Ibnu Kulab ini satu orang yang mengajar akidah tapi tidak berteraskan kepada sunnah. Imam Ahmad buat peraturan, siapa yang mengaji sunnah, mengaji Quran, mengaji hadis, jangan duduk majlis fitnah. Kenapa ini berlaku, ikhwan? Kerana sisi siri kita menanam benih baik-baik itu, kita tak mau racun. Kerana itu pengasingan itu mula berlaku. Nabi menyebut tentang memilih kawan, maka itu sangat penting. Nabi menyebut tentang satu orang itu akan berada di atas agama orang yang dia sayang. Satu orang itu akan berada di atas agama orang yang dia sayang. Kerana itu falyanzur, hendaklah satu-satu orang itu melihat, memikir man yukhalil, siapa dia orang yang dia nak buat kawan. Pengaruh itu ada. Jadi kerana itu ikhwatul iman, kita mesti tahu bahawa memohon kepada Allah ni, Allah bagi kepada kita kelapangan dada untuk Islam itu penting. Bukan berkaitan dengan salat sahaja. Tak, dia tak berhenti di situ. Bukan berkaitan dengan tutup aurat sahaja. Dah, dia tak berhenti di situ. Bahkan dia masih ada step yang kita kena pergi. Satu ke satu perasaan mukmin itu penting, tuan. Disebut di dalam hadis yang hasan, riwayat At-Tabrani. Para muhadithin menilai hadis ini dengan nilai yang hasan. Nabi menyebut tak sempurna iman seseorang kalau dia tak ambil tahu hal saudara dia. Jadi apa kawan tu? Kawan tu susah, bagaimana kawan tu susah? Dia tak ambil tahu langsung. Nabi kata la yu'min. Kamu tak ada iman. Dalam hadis Bukhari, Nabi menyebut tentang apa? Nabi menyebut tentang sekiranya saudara kamu itu buat zalim ataupun dia terkena zalim, Nabi kata tolonglah dia. Unsur akhaka zaliman aw mazluman. Saudara kamu ni di atas nama dia orang Islam, dia kena zalim, kamu tolong, ataupun dia si pembuat zalim, dua-dua kamu kena tolong. Maka menjadi kehairanan di kalangan para sahabat. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau dia kena zalim, kami tahulah maksud tolong. Tapi kalau dia buat zalim, kami nak tolong dia macam mana? Dalam hadis Bukhari, Nabi jawab pada sahabat, tolong dia dengan kau hentikan kezaliman dia. Tolong dia dengan makna apa? Hentikan kezaliman dia, stopkan kezaliman dia, jangan benarkan dia buat zalim. Semua ini ikhwan daripada bahagian agama. Semua ini daripada bahagian agama.
Kalau satu orang dia faham tentang sembahyang, dia jaga sembahyang dia jaga. Kezaliman di kiri dia, kezaliman di kanan dia, dia kata bukan kerja kita. Kita ahli sunnah jaga sembahyang sudahlah. Betul lah ahli sunnah jaga sembahyang, tapi dia melarikan diri daripada ayat udkhulu fis-silmi kafah. Dia melarikan ayat daripada menjadikan Rasulullah itu sebagai contoh. Ada orang datang dalam hadis Muslim kepada Nabi. Dua orang bertengkar. Apa? Tanah. Si fulan ni kata, ya Rasulullah, tanah ni pak aku punya. Tengok-tengok dia main buat kacau lah. Dia ni kata, mana boleh tanah pak dia? Tanah aku. Bukti dia, aku dah tanam semua atas tu. Aku tanam, aku semai semua dah. Dua orang ni datang. Nabi tanya kepada kawan yang kata tanah tu tanah pak dia. Nabi kata, apa bukti tanah tu pak hang punya? Dia kata, tak ada bukti. Bukti dia pak aku punya. Zaman tu bukan ada geran, ada apa. Nabi tanya kawan seorang lagi, apa bukti tanah ni hang punya? Hang tanyalah semua orang, ya Rasulullah. Yang duduk menebat, yang duduk menanam, yang duduk jaga tanah tu siapa kalau bukan aku? Semua orang bagi pengakuan. Kami duduk tengok dia lah yang jaga. Dia ni yang kata tanah pak dia, dia tengok pun tak. Dia tengok kata dah naik tanam tanaman, baru dia memang mengaku tanah pak dia. Nabi beralih pada kawan yang menanam, yang jaga tanah tu. Nabi kata, kalau begitu tanah ni kau yang punya. Daripada seronok dapat tanah, seronok lah. Tak dapat buat muka lah. Masa daripada nak beralih pergi, Nabi kata sepasang, di kalangan hampa ini ada yang berbohong. Di kalangan hampa ni ada yang berbohong. Sesiapa yang pandai bercakapnya di hadapan aku, dan kerana pandai dia bercakap, aku bagi hak orang lain pada dia, ketahuilah yang aku bagi itu adalah potongan dan kepingan daripada neraka. Pergilah kamu sendiri. Dua langkah kawan tu jalan, dia patah balik. Dia kata, ya Rasulullah, tanah ni sebenarnya pak dia punya, bukan aku punya. Aku ditimpak tanahnya. Bahagian mencari keadilan, bahagian Islam. Bahagian Islam. Bahagian mencari keadilan, bahagian Islam. Walaupun yang buat zalim tu Muslim, kita kena rampas kezaliman dia, beri pada orang yang berhak mendapat. Walaupun dia sembahyang, kita sembahyang, Nabi tak benarkan kezaliman itu hidup. Pada ayat Al-Ma'idah, wala yajrimannakum syana'anun ala qaumin, janganlah kerana kamu tak suka pada satu kaum menyebabkan kamu tidak bertindak adil pada dia. Maka berkenaan dengan ayat ini, Nabi mengutuskan sahabat Nabi pergi kepada suku Bani Yahudi. Untuk apa? Untuk ambil jizyah. Untuk ambil, dia berduduk negara Islam, dia berbayar lah. Kita kata cukai ke apa, dia berbayar. Orang Islam bayar zakat, dia berbayar jizyah. Masa sahabat nak pergi jumpa mereka, sahabat jumpa Yahudi. Apa sahabat kata? Sahabat kata, demi Allah, kalau Nabi suruh aku mai berurusan dengan babi dan kera lagi aku suka. Tengok muka hampa Yahudi ni aku cukup meluat. Khinzir ni, kita orang Melayu tengok wek kan, wek. Tapi sahabat kata, aku lebih suka khanazir ini. Kalau Nabi suruh aku berurusan dengan binatang ni, aku lagi suka daripada berurusan dengan hamba. Tetapi telah turun ayat kepada kami melarang kami menzalimi manusia. Maka tidak akan aku zalim hamba. Mai aku ni sekadar nak kutip jizyah dan aku nak beli. Bahagian Islam, walaupun orang tu kafir. Ini yang saya katakan jemaah sekalian, memohon kepada Allah supaya Allah bagi kepada kita ada hati yang boleh faham agama. Kita ada hati boleh faham. Bukan ada hati sembahyang, puasa, zakat, ada hati yang boleh faham dan menerima urusan agama. Sebaliknya pada bahagian kedua, kalaulah Allah mula tak mau bagi baik, Allah tahan kita faham agama dan Allah bagi kita sempit dengan ilmu. Bila ilmu tu datang, walaupun dia datang daripada sumber yang benar, jiwa kita jadi sempit nak menerima. Penilaian kita tu banyak, filter kita tu banyak.
Kenapa macam tu? Kita hanya akan bagi tahu, kenapa mesti aku? Kenapa mesti aku? Leceh lah macam ni. Itu tanda apa dia kawan? Tanda hidayah tak masuk. Tanda hidayah tak masuk, Ikhwan. Karena itu jamaah sekalian, Allah menyatakan dua contoh itu Allah Ta'ala buat untuk menunjukkan siapa mukmin, siapa yang tidak mukmin. Jadi betul lah sebahagian penulis-penulis kata pada kita, ikhwan, tempoh kita hidup atas dunia ni, tempoh kita nak faham Islam. Berapa lama kita faham Islam? Bukan kita mengaji sekolah agama, lepas tu kita keluar kita faham Islam. Tak. Tempoh kita faham ini tempoh hidup. Tempoh hidup. Tempoh hidup. Hafal ilmu-ilmu Islam pun tak habis. Dah habis 4 senawi, ada orang buat sampai 6 senawi. Dah habis 6 senawi, ada orang buat BA. Dah habis BA, ada orang buat MA. Ada orang buat PhD. Ada orang buat double PhD. Habis yang BA ni nak banding dengan double PhD, apa yang dia tahu? Tapi kita tak tahu apa, tengok dia tu kita rasa banyak dah kawan ni. Banding dia dengan profesor dia tu, profesor tu lagi banyak. Profesor tu pula ada profesor lagi. Tak habis nak sampai. Pasal tu dikatakan dalam perkataan Arab, laisal ilma bikathrati riwayah. Ilmu tu bukanlah dengan kau banyak meriwayatkan dia. Itu ilmu, tapi laisal ilma bikathrati riwayah. Sebab kasrati riwayah ni tak habis. Kita dah hafal Sahih Bukhari 5,000 hadis kita dah hafal. Mai Sunan Tirmizi. Yang tu pun kita hafal hadis-hadis sahih. Mai lagi Sahih mai lagi Sahih Abu Awana. Tak pernah dengar. Ya, guru Bukhari pun ada kitab sahih dia. Apa yang sahih saja 1 juta. Jumpa pula hadis dhaif. Dah kenapa juga? Apa ini tak habis. Tapi apa yang panjang daripada hidup kita ni 60, 70, 40, 30, itulah tempoh, ruang yang Allah bagi untuk amal Islam. Itulah ruang dia. Kalau umur kita 30, itulah peluang yang Allah bagi, amallah Islam. Apa yang hantar? Amal. Tapi kalau ruang tu tak diamal, makin tak amal Islam, makin kekurangan dan peluang-peluang yang kosong kita ada. Esok sahabat-sahabat main lagu umur saya, baru sahabat tahu. Nak buat U-turn ke bawah balik tak ada dah. Nak main betul umur Ustaz Muzakir kita, nak main umur sahabat, saya tak boleh buat pusingan dah. Saya nak main betul umur adik kita ni, saya tak boleh buat dah. Saya tak boleh buat dah. Tak boleh pergi. Saya kata kalau dapat umur lagu ni banyak benda boleh buat, badan sihat, kuat. Tak boleh dah. Tapi dulu masa Tuhan bagi umur lagu tu, kenapa tak buat? Macam kita ambil contoh semayang. Bila kita naik 40, 45, 50, semayang kita tak sama macam budak 35. Kita dah lajak 60, tak sama macam umur 40, tak sama. Bila kita start rokok aja, rasa awak belakang. Alhamdulillah. Cuma duk tahan sebut alhamdulillah, takut batal semayang. Tapi bagi salam tu, alhamdulillah. Ya betul ke kau? Kita duduk tahiyat lama, kita rasa lemah. Imam baca lama, konsentrate kita tak boleh nak pergi lah. Kita rasa nak pening, rasa nak meloyor, rasa nak duduk. Ya. Ini perubahan-perubahan yang berlaku. Tetapi perubahan macam mana pun berlaku, Islam itu dapat diamal dalam kota-kota dia. Orang tua amal cara tua, orang muda cara orang muda. Orang perempuan mai umur 60, mai umur 70, tak sama macam umur kita 25 dulu. 25 dulu kita jalan je orang pandang. Lah kita jalan, tak ada siapa nak pandang kita. Sampai kita tanya, tak mau pandang makcik ke? Kita tanya, tak mau pandang makcik ke? Dia buat tak tahu. Dia bagi kita makcik, jangan pandang belakang lah.
peluang tu lari. Tapi bukan masalah kita tua, kita muda. Masalah dia, ruang yang Tuhan bagi itu untuk amal Islam. Amal Islam secara apa, ikhwan? Secara kulli, menyeluruh. Semua bab kita tak belajar lagi, tapi bab yang kita dah belajar, kita mesti amal.